Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Datul Eliza binti Rozaidi di T12032 dari kelas Terapeutik 3A. Pada sesi pembentangan kali ini, saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 32, surah An-Nisa ayat 3, surah Al-Isra ayat 32 dan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Dalam 4 potongan ayat ini, saya akan mengemukakan asbabun nuzul, kefahaman ayat dan pengajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, iaitu berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Setelah mengajak Bani Israel untuk memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan, perintah utama yang disampaikan kepada mereka setelah larangan ayat 43 surah Al-Baqarah adalah perintah untuk melaksanakan solat, dan laksanakanlah solat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikan zakat untuk menyucikan hati serta rukuk bersama orang yang rukuk, iaitu kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Penambahan perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan solat itu mengisyaratkan ajakan agar mereka memeluk Islam dan melaksanakan solat seperti solatnya umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan yang mulia bagi kehidupan manusia. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya dan meninggalkan kesesatan. Perintah solat bertujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Sedangkan perintah zakat untuk menyucikan hati dalam bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Kemudian, perintah untuk rukuk bersama-sama orang yang beriman kepada Allah. Artinya, seorang Muslim itu haruslah beribadah sesuai dengan ajarannya, tidak seperti pendahulunya, iaitu dengan ajaran dengan solat dan ibadah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal erti gerakan rukuk itu. Pengajaran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini, kita perlulah menghentikan membuat benda yang salah dan buatlah benda yang betul, iaitu solat. Solat adalah ibadah terbaik untuk merapatkan diri dengan Allah. Kemudian, mengeluarkan zakat bagi menyelesaikan masalah hubul ma'al, iaitu cinta harta benda. Seterusnya, solat berjemaah mengajar kita supaya jangan duduk seorang diri, tapi kita perlulah bermasyarakat. Dan masyarakat itu perlulah dalam bentuk ibadat, dan itu adalah yang terbaik sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, iaitu apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 ataupun 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang saja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Ayat ini diturunkan untuk menegur umat Islam yang masih terbawa-bawa dengan tabiat jahiliah mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini dengan bercerita ada seorang perempuan yatim piatu yang diasuh oleh seorang lelaki, iaitu bukan ibu bapanya, namun sebagai penjaga kepada wanita yatim tersebut. Lelaki tersebut sebenarnya meminati kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut. Malangnya, dia mengahwininya dengan mas kahwin yang rendah. Selepas lelaki itu benar-benar mengahwini anak yatim itu, dia tidak melayan isterinya dengan baik dan dia tahu bahawa tiada siapa yang akan membela anak yatim itu. Lagipun, dia sendiri yang menjaganya, bukan orang lain. Jadi ayat ini diturunkan untuk melarang orang Islam mengahwini anak yatim, melainkan mereka boleh berlaku adil dalam memberikan mahar dan layanan yang sewajarnya. Larangan ini disertai dengan saranan untuk mengahwini wanita yang baik untuk mereka antara 2, 3 dan 4. Menurut Aisyah, pada zaman dahulu, ramai lelaki yang diamanahkan untuk menjaga anak yatim telah membuat keputusan untuk mengahwini anak yatim itu kerana harta anak yatim itu, kecantikan mereka, atau kerana rasa yang mereka boleh buat apa saja terhadap anak-anak yatim itu, kerana tidak ada wali lagi untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Maka Allah beri peringatan dalam ayat ini, kalau tidak boleh berlaku adil, lebih baik berkahwin dengan orang yang lain sahaja.
Pengajaran ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 ini adalah orang lelaki yang diberikan amanah menjaga anak yatim boleh berkahwin dengan mereka jika mereka mahu. Apabila berkahwin dengan mereka, perlulah jaga mereka sebagai isteri dan perlu penuhi syarat-syarat sebagai suami. Maknanya ada tanggungjawab suami ke atas isteri. Tapi ayat ini memberitahu kepada kita bahawa kalau bimbang tidak boleh berlaku adil terhadap anak yatim itu, janganlah kahwini mereka, sebaliknya peliharalah sahaja sebagai amanah yang telah dipertanggungjawabkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, iaitu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukai atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah bahawa ketika Rasulullah SAW sedang berada di pasar, Rasulullah melihat para pedagang di pasar sering melakukan penipuan dan kecurangan. Hal itu dibuktikan oleh Rasulullah ketika melihat barang dagangan di bahagian atas terlihat bagus, namun ketika tangan Rasulullah SAW masuk ke tengah sampai ke bawah, ternyata barang dagangan itu busuk. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang menipu dalam menimbang. Surah ini menyebut salah satu kemungkaran yang paling banyak terjadi dalam hubungan antara manusia, iaitu berkhianat tentang ukuran dan timbangan. Ayat-ayat ini juga memberi ancaman kepada mereka yang membuat perbuatan yang menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Pengajaran ayat yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 ini adalah kita perlulah bersikap jujur dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang diberikan dalam apa jua urusan, sama ada dalam bermuamalah, jual beli, pinjam minjam, pajak gadai dan sebagainya, kerana semua perbuatan yang kita lakukan akan dihisap di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, iaitu membawa kerosakan. Seorang lelaki yang bernama Murtads Al-Ghunawi yang ditugaskan membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dia membawa anak seorang penjajah hubungan seksual, dan anak mengajak Murtads untuk melakukan hubungan, iaitu zina. Sesampai di Madinah, Murtads bertanya pada Rasulullah hanya untuk meminta izin berzina. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Isra ayat 32 ini, iaitu tentang larangan berzina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk yang boleh menyebabkan pencabulan kehormatan yang mengakibatkan kerosakan rumah tangga dan terputusnya nasab serta menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Pengajaran ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 ini adalah, ayat ini mengingatkan kita supaya kita perlulah berhati-hati dalam pergaulan, terutamanya dalam pergaulan bebas yang boleh menyebabkan berlakunya zina.